Antara paparan menarik hari ini, Tuanku tidak berkenan dengan Menteri Besar Kedah. Ismail Sabri nak lihat perpecahan dalam kerajaan perpaduan. PAS Perikatan Nasional tidak ada calon lain selain Sanusi sebagai Menteri Besar. Akhirnya, Anwar lawan Dr. Mahathir di mahkamah. Mereka berjaya menjadi doktor berjawatan tetap dengan kerajaan. Syukur, hadiah hari raya yang teristimewa buat mak dan ayah. Itu antara tulisan pengguna Facebook Najah Asri yang memberitahu bahawa anak dan menantunya kini bukan lagi pegawai perubatan kontrak. Ramai pegawai perubatan kontrak dilihat berjaya mendapat lantikan tetap selepas menjalani proses temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Ibarat hadiah hari raya. Mereka termasuk ahli keluarga berkongsi khabar menggembirakan itu. Khabar baik itu juga dikongsikan Dr. Wan Madihan Edina yang menyifatkannya sebagai syukur yang tiada penghujung. Katanya, rasa tidak mampu tapi Allah sentiasa jadikan diri ini mampu. Rasa tidak layak tapi Allah hadirkan juga. Sesusah apapun jalan yang akan datang, sungguh Allah tahu apa yang terbaik dan Allah adalah sebaik-baik pengatur. Untuk rekod, lantikan tetap bagi menempatkan pegawai perubatan kontrak dalam 4,263 kekosongan jawatan dijangka selesai Julai ini. Timbalan Menteri Kesihatan, Lukan Nisman Awang Sauni memaklumkan hal itu pada sidang Dewan Rakyat 21 Februari lalu. Jelasnya kekosongan itu akan diisi oleh pegawai perubatan kontrak yang berjaya dalam proses temuduga dijalankan SPA. Sehingga 31 Disember lalu, seramai 4,333 pegawai perubatan kontrak dilantik secara tetap dan 20,330 pegawai perubatan masih berstatus kontrak. Kuasa menghantar Menteri Besar ke Majlis Kewangan Negara merupakan kuasa Tuanku Sultan dan ia bukan boleh pandai-pandai pihak lain yang menghasut Tuanku untuk hantar sesiapa ke sana. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mendakwa ada usaha terancam menggantikannya dengan Setiausaha Kerajaan Negeri Norizam Kazali untuk mewakili Kedah dalam Majlis Kewangan Negara. Sanusi turut mendakwa gerakan itu dibuat kerana kelantangannya mengkritik Kerajaan Persekutuan dan wujud usaha melobi Sultan Kedah Sultan Salahuddin Badlishah bagi tujuan demikian. Mengulas mengenai dakwaan itu, Dr. Zulkarnain Lokman berkata, tindakan Sultan Kedah Sultan Badlishah bukanlah calon-calon orang yang mudah dihasut oleh orang lain. Katanya, ingat tuanku itu lekeh sangat ke sampai mudah dihasut orang lain. Hampa mesti tak erti baca perkara 108 Perlembagaan Persekutuan ini. Hampa kena sedar sikit tuanku itu lagi bijaksana. Penasihat tuanku itu pegawai undang-undang negeri. Tuanku juga ada institusi sendiri, ada pejabat sendiri, ada pegawai sendiri. Yang hampa duk kata gitu kat tuanku seolah-olah hampa dah pandang rendah pada kebolehan tuanku. Kalau Kedah hantar orang lain maknanya tuanku dah tak berkenan dengan perangai MB yang konon terpaling hebat itu. Takkan rakyat Kedah masih nak undi calon yang tuanku tidak berkenan? Zulkarnain berkata Sanusi perlu ingat pelantikannya itu dibuat atas ihsan tuanku dan cara dia bercakap seolah-olah lebih besar daripada tuanku. Majlis Kewangan Negara adalah tempat semua negeri duduk berbincang untuk peruntukan tahunan negeri. Terdapat juga 8 benda penting yang boleh dibawa dalam majlis ini. Perkara 108 Perlembagaan Persekutuan menetapkan Majlis Kewangan Negara perlu diketuai Perdana Menteri atau mana-mana menteri dilantik manakala setiap negeri diwakili individu diperkenan Sultan atau yang di-Pertuan Negeri. Tidak. Itu respon Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar yang menafikan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menggeledah kediaman beliau. Ketika diasak puluhan media, sama ada badan penguat kuasa itu melakukan penggeledahan ke atas kediamannya termasuk di pejabatnya. Ahli Parlimen Batu Gajah itu hanya menjawab tidak. Pada masa sama, beliau sekali lagi mengulangi kenyataan untuk memberi kerjasama penuh kepada agensi siasatan berkenaan. Ini masih dalam proses siasatan dan kalau apa-apa kita akan bagi kerjasama yang penuh. Okey? Itu saja. No, I was not arrested. Not arrested. Just to give statement. So, saya dah kata saya akan bagi kerjasama, saya akan bagi kerjasama. Itu saja. Media melaporkan Sivakumar disiasat SPRM berhubung dakwaan menerima wang bernilai jutaan ringgit menerusi orang tengah sebagai jaminan meneruskan kontrak-kontrak kerajaan terhadap individu tertentu. Sesi merakam keterangan itu juga dipercayai berlangsung selama lebih 9 jam dan serentak itu SPRM turut dikatakan menggeledah pejabat dan rumah menteri terbabit bagi menjejaki wang yang didakwa diperoleh beliau. Katanya kehadiran Sivakumar ke SPRM
Bagi menjelaskan dakwaan, beliau telah menerima wang secara tunai oleh seorang ahli perniagaan yang juga ditahan SPRM bersama 2 pegawai kanannya. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke menasihatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob agar memahami pembentukan kerajaan selepas PRU pada tahun lalu adalah dengan mengikut nasihat yang di-Pertuan Agong. Sebagai parti yang menjunjung rukun negara, katanya DAP setia dan patuh kepada pandangan yang diberikan Agong agar kerjasama dalam kerajaan perpaduan diperkukuhkan. Sebagai mantan Perdana Menteri, dia tiap-tiap hari ingin nak lihat perpecahan dalam kerajaan ini. Jadi saya tak tahulah apakah hasrat beliau seolah-olah nak lihat perpecahan dalam kerajaan perpaduan pada hari ini. Terdahulu, media melaporkan Ismail Sabri sebagai menyandarkan perselisihan faham di antara pemimpin UMNO dan DAP ketika ini seperti sebuah perkahwinan paksa. Kata Ismail Sabri, dalam sesebuah perkahwinan, ia mestilah dibina atas dasar suka sama suka, bukannya paksaan. Apa pun yang kita buat, mesti suka sama suka. Kahwin paksa, memang takkan jadi tahan lama. Jadi kalau kahwin paksa seperti ini, tidak ada perasaan cinta antara satu sama lain, akhirnya akan berlakulah keretakan dan mungkin membawa keretakan membelah dan sebagainya. Setakat ini, baru permulaan kita tengok. Saya tak nak komen lebih. Tapi dah ada DAP komen tentang UMNO komen tentang DAP ahli MT. Dalam pada itu, Loke berkata pada asasnya sesebuah perkahwinan merupakan satu institusi yang perlu dilindungi dan dalam konteks kerjasama politik, ia tidak wajar disamakan begitu. Marriage is an institution, that it should be protected. But anyway, in the political corporation, the concept of marriage is not appropriate. Okay. It's not applicable in political cooperation. It is not a marriage. It is a corporation. Okay. It is a corporation because of the need to form a stable government. And the corporation are encouraged by the Yang di-Pertuan Agong. So I would like to remind Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob that this cooperation between Pakatan Harapan and Barisan Nasional to form the unity government is at the advice of the Yang di-Pertuan Agong. So, as a party which upholds the rukun negara, loyalty to the king, kesetiaan kepada raja dan negara, kita setia kepada nasihat daripada Yang di-Pertuan Agong untuk memperkukuhkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Tiada nama lain untuk diketengahkan sebagai wajah hadapan atau poster boy pass pada pilihan raya negeri Kedah yang dijangka diadakan pada Julai depan. Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno akan dilantik semula ke jawatan Menteri Besar Kedah jika Perikatan Nasional menang walaupun dia kerap dilihat berkelahi dengan kebanyakan pihak sebelum ini. Pesuruhjaya PAS Kedah Datuk Ahmad Yahya berkata, ahli Dewan Undangan Negeri Jenerik itu juga akan menjadi poster boy Parti Hijau itu. Menerusi kenyataan, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat itu juga yakin kejayaan PN di Kedah pada PRN akan mempengaruhi negeri lain yang dikuasai Pakatan Harapan. Katanya, insya-Allah sokongan berterusan daripada rakyat Kedah akan menjadi pemangkin kepada kejayaan PN di negeri ini. Khususnya dan tidak mustahil, misi ini akan turut memberikan impak langsung kepada negeri lain yang ditadbir PH seperti Pulau Pinang. Menurutnya, ketegasan Sanusi menegakkan kebenaran dilihat menjadi sebab mengapa tekanan politik berterusan diarahkan kepada pengarah pilihan raya PAS Pusat itu. Ahmad yang juga ahli Parlimen Pokok Sana menganggap langkah pembunuhan karakter terhadap Sanusi dilakukan kerana Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah itu juga menjadi faktor penting kemenangan PN khususnya di Kedah. PAS Kedah yakin segala perjalanan pentadbiran dan pelaksanaan dasar negeri berada dalam landasan terbaik seiring dengan pelan pembangunan Kedah 2035. Malah hasrat The Greater Kedah yang digagaskan beliau tidak mustahil akan direalisasikan kelak. Tun Mahathir telah mengarahkan kami untuk meneruskan tindakan di mahkamah. Ini membuktikan bahawa Anwar tidak memohon maaf atau menarik balik kenyataannya. Bagi Tun, ia adalah pembohongan oleh Perdana Menteri. Itulah kata Peguam Tun Dr. Mahathir Mohamad Rafiq Rashid Ali. Mahathir akan meneruskan tindakan undang-undang terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung dakwaan menuduh bekas Perdana Menteri itu mengumpul kekayaan peribadi semasa berkuasa.
Surat dihantar Peguam Anwar. Alif bin Hamid Suhaimi menyatakan Anwar menafikan semua dakwaan Mahathir. Menurut surat itu, untuk maklumat, kami telah diarahkan oleh anak guam kami untuk menafikan semua dakwaan dan kandungan dalam surat anda. Dalam hal ini, anak guam kami bersedia untuk menjawab sebarang dakwaan jika ada di mahkamah dan bukan melalui surat menyurat jika anak guam anda mahu meneruskan tindakan undang-undang. Mahathir menghantar surat tuntutan kepada Anwar pada 27 Mac menuntut pengerusi Pakatan Harapan itu menarik balik dakwaan yang dibuat semasa ucapan dasar pada Kongres Nasional Khas PKR 2023 pada 18 Mac. Sekiranya Anwar gagal menjawab surat itu, Mahathir berkata dia akan meneruskan tindakan undang-undang. Tarikh akhir Anwar untuk menjawab surat undang-undang Mahathir ialah 3 April, tetapi ia ditangguhkan kepada 17 April selepas Peguam Anwar meminta dilanjutkan. Anwar tidak menyebut nama Mahathir tetapi merujuk tempoh pemerintahannya dengan berkata, ada orang sekarang setelah 22 tahun campur 22 bulan jadi kuasa, pegang kuasa, sekarang mengeluh Melayu hilang segala-galanya. Hilang harta, hilang saham. Hilang bagaimana tidak hilang kalau kamu bolot untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu. Dan sekarang bila hilang kuasa, bicara soal rakyat. Jangan perbodohkan rakyat. Rakyat harus bangkit mempertahankan hak mereka. Kumpulkan Tun-Tun, Tan Sri, toke-toke besar. Ini beberapa kerat orang sekarang merencana untuk menggugat, menggunakan sentimen kaum, mengajak orang-orang Melayu benci pada kaum-kaum lain, menyatakan bahawa kuasa hilang. Mahathir mendakwa ini adalah rujukan yang jelas kepadanya kerana laporan media mengenai ucapan itu menyebut namanya. Pada 7 April, Anwar berkata dia tidak ragu-ragu untuk memberikan bukti kepada Mahathir untuk menyokong dakwaannya. Masalah kita ini pemikiran pimpinan. Jadi itu bagi saya ini soal pola pemikiran percanggahan dengan Tun Mahathir. Walaupun saya tahu media ini dia nak fikir, nak suruh saya gaduh. Saya tak nak gaduh. Tapi jawab, saya jawab. Dia minta bukti, saya akan bagi bukti. No problem. Sekian, saya Syahidah Zakaria. Rentasan Malam di TV pada hari ini.